Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abang-abang semua, kawan-kawan saya yang tengah memandu, yang tengah duduk-duduk di rumah ke atau di mana sajalah yang anda dapat mendengarkan suara saya pada waktu ini, semoga semua rakan-rakan pendengar Radio IKIM beroleh kebaikan, beroleh manfaat, beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam slot motivasi pagi, saya nak berkongsi dengan anda tentang kisah-kisah para alim ulama yang mana mereka ini begitu banyak sekali pengalaman hebat dan juga pengajaran yang begitu kita boleh jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Tips-tips panduan dalam kehidupan mereka itu sangatlah berharga untuk kita sama-sama teladani. Dan insya-Allah tajuk saya kali ini iaitu tentang minat yang membawa untung. Minat yang membawa untung. Setiap orang dia ada minat masing-masing. Ada orang dia minat menyanyi, ada orang dia minat bercakap, ada orang dia minat masak, ada orang dia minat tanam pokok, ada orang dia minat melukis. Macam-macam bentuk minat. Setiap orang tu dia ada minat yang tersendiri, namun ada setengah minat yang boleh membawa untung. Ada setengah minat tak ada untung pun, dia syok sendiri ya. Tapi ada setengah minat dia boleh membawa keuntungan. Dan tokoh ulama yang saya nak ketengahkan tentang tajuk minat yang membawa untung ini ialah siapa lagi kalau bukan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ataupun Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang hebat, tawaduk, tokoh rujukan terbesar dalam ilmu fiqh, yang mana beliau ini sejak daripada kecil lagi ada minatnya yang tersendiri. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bercerita, kata beliau, sejak daripada kecil aku sangat minat, aku sangat cinta pada dua perkara. Tu dia. Apa dia ni kawan-kawan semua? Dua perkara yang sangat dicintai oleh Imam Syafi'i sejak daripada kecil. Apa dia? Iaitu memanah dan menuntut ilmu. Memanah dan menuntut ilmu. Rupanya memang acara ataupun aktiviti memanah ni hobi Imam Syafi'i. Ya, salah satunya. Kata beliau, memanah dan menuntut ilmu sangat dia minat. Kemahiran dia dalam memanah lebih tepatnya sampai tahap 10 sasaran tu 10 kena. Hebat. Saya pernah cuba sekali kawan-kawan semua. Jangan gelak kat orang jangan gelak kat orang. Saya pernah lah sekali tu acara tu cuba nak tembak. Awal-awal sekali tu budak yang bagi tu dia kata, "Ustaz, bismillah, ustaz hebat ni. Sekali tembak jangan kena yang bulat tu, tersasar pergi ke lain." Buat malu kat orang. Tapi tak apalah. Orang memanah ni hebatnya apa? Dia akan melatih seseorang jadi lebih peka, lebih fokus, tajam pandangan dia itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah minatnya terhadap memanah begitu hebat. Malah minat beliau terhadap ilmu, menuntut ilmu memang tak dinafikan. Pernah Imam Syafi'i berkata, setiap kali aku dengar saja ilmu, setiap rambut di tubuhku aku harap ada pendengaran agar dapat merasai nikmat lazatnya ilmu yang aku dengar. Kalau boleh Imam Syafi'i kata apa? Ni rambut-rambut, bulu-bulu yang ada pada badan pun kalau boleh semuanya bertelinga. Kan telinga kita kan ada dua. Ya, Imam Syafi'i pun samalah ada telinga dua. Tapi kalau boleh kata Imam Syafi'i, tiap-tiap rambut, bulu yang ada di badanku ini kalau boleh semuanya ada telinga. Punyalah nak menikmati lazatnya ilmu yang didengar. Inilah seorang yang kita sebut sebagai begitu minat terhadap suatu-satu perkara. Maka kita para pendengar Radio IKIM yang dimuliakan semua, setiap orang dia ada minat. Namun bagi Imam Syafi'i, minatnya ini memang membawa untung. Apa tidaknya kalau rajin kerap duk memanah tu, satunya melatih seseorang tu lebih fokus, lebih peka, lebih tajam pandangan dia. Lepas tu pula Imam Syafi'i seorang yang minat menuntut ilmu. Ya, ilmu boleh membawa kita ke syurga. Ilmu boleh membawa kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, setiap daripada manusia ini diciptakan dengan penuh keunikan, minat, dan sesekali ingat, perbezaan itu bukan kekurangan.
Kadang-kadang ada setengah mak bapak dia anggap anak dia yang minat benda itu, minat benda ini itu sebagai satu kekurangan. Tanya dia, Haji, anak berapa orang? Anak saya 5 orang ustaz. Yang sulung tu ingatkan harap dia masuk sekolah agama, ingatkan nak jadi ustaz. Minat masak pula. Itu je lah dia minat masak. Jangan Abang Haji. Walaupun dia minat masak, itu kelebihan, keistimewaan. Jadi tukang masak beriman, tukang masak yang ada jiwa agama. Apa orang lain kata apa? Masak campak-campak pun jadi. Mana nak tahu. Dia memang ada orang lah kelebihan dia. Ada setengah orang campak tak jadi, dia campak jadi. Dia kadang-kadang masak pun pejam mata lah. Sedap dah. Kelebihan. Kerana apa? Datang daripada minat. Ada setengah orang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia apa? Kalaupun di peringkat pembelajaran formal, di sekolah, di universiti, di college, mungkin dia bukanlah di kalangan pelajar yang selalu skor dapat markah yang hebat-hebat. Itu dia biasa-biasa sajalah. Tetapi Allah Ta'ala maha adil. Rezeki Allah bagi pada bakat, minat dia melalui jalan lain. Kadang ada orang belajar tak berapa nak tinggi hebat sangat, tapi pandai tanam pokok, pandai pula dia tahu nak kahwinkan pokok tu, bunga itu ini, pandai dia. Tanam pokok bunga pun cantik. Orang lain tanam juga, asyik mati ya. Tanam toge pun mati. Tanam toge mati. Ya Allah. Apa lagi? Pandai mengemas, pandai susun atur rumah. Dia panggil apa? Deko. Dia pandai. Rumah tu asalnya nampak sempit. Bila dia deko, dia susun atur balik, seni yang dia ada, minat pula tu, jadi cantik. Rumah yang sempit jadi nampak macam luas. Pandai melukis pun satu minat, satu bidang lagi. Ada orang pandai bercakap, 2 jam dia bercakap tak terasa, terlupa nak tengok jam. Punyalah berpengaruhnya apa yang dia cakapkan. Itu kita katakan apa? Minat, bakat yang Allah kurniakan kepada dia. Namun ingat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang yang buat satu benda tanpa minat, bahaya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang buat satu perkara tanpa minat, bahaya. Apa sebab? Kebiasaan orang yang buat satu perkara tanpa diiringi dengan minat atau kesungguhan, biasanya dia orang yang buat satu kerja dalam keadaan terpaksa. Apa hasilnya? Kerja dalam keadaan marah-marah, kerja dalam keadaan stres, lepas tu buat kerja pun sambil lewa, malas-malas, lepas tu tak bersungguh. Akhirnya kata orang apa, hasilnya tu memang tak memuaskan. Akhirnya orang tak berpuas hati dengan apa yang dia buat. Kalau kita lihat siapa lagi, Imam Muslim rahimahullah, ulama hadis terkenal. Beliau sangat minat dalam mendalami ilmu, khususnya bab-bab hadis, sampai satu ketika Imam Muslim dia pernah terdengar satu hadis yang dia pernah dengar, tapi dia terlupa catatannya itu di mana. Pernah semalaman kawan-kawan para pendengar ya, semalaman dia tak tidur, dia berjaga malam, bersengkang mata, dia selak buku demi buku, kitab demi kitab, mencari mana catatan hadis yang aku dengar tadi ni, macam kita lah kawan-kawan. Pernah tak ada orang sebut satu benda, lepas tu kita cuba nak ingat benda tu benda apa, kawan tu dah lupa dah, kita cuba nak ingat balik, ada geramnya aku ingat benda ni sebelum ni, aku nak cuba ingat juga. Begitulah Imam Muslim. Dia minat terhadap ilmu, minat tentang hadis. Ribuan hadis dia boleh baca dalam satu malam. Ingat, bagi kita dalam hidup, kalau orang tu buat satu perkara dengan minat, segala-galanya akan jadi. Dan mungkin satu benda yang kita minat dibuat dengan penuh kesungguhan, ada ketikanya akan dipandang serong oleh orang lain. Orang lain akan kata dia ni gila lah, dia ni wire. Biasalah, benda kalau kita minat, kita akan buat, kita akan dalami dia sampai tahap orang lain pun tak tercapai. Imam Al-Ghazali pernah sampai dituduh sesat. Sebab apa? Dikatakan pandangan beliau menyalahi pegangan akidah orang-orang di zaman dia. Padahal beliau sangat terkenal sebagai orang yang sangat kuat mempertahankan Islam, hingga akan disebut sebagai apa? Hujjatul Islam, pembela Islam. Tapi disebabkan apa?
tahap keilmuan dia, daya pemikiran dia, minat dia dalam mendalami ilmu mengatasi pemikiran orang di zaman beliau. Ini membuatkan kebanyakan orang yang kalau kita lihat orang kreatif kan macam tu. Tengok dia ni minat melukis sangat, minat itu ini. Memang sampai satu tahap orang akan nampak pelik, tapi insya-Allah kalau minat kita itu didorong dengan keimanan, niat kerana Allah, berjaya dan membawa untung. Moga-moga ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan